Ammar ni ada satu hajat nak minta badan. Ada apa? Ammar ni nak kira anak Ammar ke badan. Ammar suruh anak Ammar ni kepada badan, tolong badan cara. Minta Rasulullah jadi saksi. Pengakuan tu. Minta Rasulullah jadi saksi. Apa? Sebab tu tulis kata, sebab tu pada ini sayang kami macam anak. Kata cara semua. Ingat janjian depan makam Rasulullah begitulah. Pada masa tu. Macam anak. Sebab tu dia sesuatu gini dulu lah. Sayang. Habis. Ya dah. Gigi. Maka dia kata lanjutan yang 3 bergada-gada di atas bucu-bucu, dia kata penjuru. Dan takrib yang dimakian itu. Nak hurai dah ni. Dia Arab tahu makna zalika. Dia kata dah. Dan takrib yang dimakian, huraian yang dimakian itu, dimakian mana? Untuk merujuk kepada benda yang ada lanjutan yang 3. Kalau orang raja mampu ikutlah, tapi raja begitu. Dan takrib yang dimakian itu benda yang ada lanjutan yang 3 bergadah tadi. Cuba hurai tambah kat satu. Apa maksud benda yang lanjutan yang bergadah, bertemu, bertupu, berlaga di atas bucu penjuru tu? Huraian dia gini. Bahawasanya apabila bertumbuk satu khat, bertumbuk, kecek tumbuk gitu, geti tumbuk, pocok terpocok, tumbuk tu, terpocok, tertikam satu khat. Dalam bahasa Arab ni qata'a, khat tu menikam, pocok, tumbuk. Dan dia tumbuk. Masa ada seorang anak murid dia tanya, dia salah kan? Ibu dah. Ibu, tu tumbuk ni masa kita bedah. Kita panggil bertemu boleh dah? Bertemu. Tak apa tu, bertemu tu boleh. Bertemu pun tak apa tu. Kalau bertemu dia pun pocok dia bertemu. Tak apa pakai makna tu pun tak apa. Lazim mana tu? Apabila tertumbuk, bertemu, terpocok dah. Pacok. Tikam turun, tumbuk. Keti lesung tumbuk lada dia, belum turun tumbuk gitu. Apabila tertumbuk satu khat, tertumbuk oleh satu garisan. Tertumbuk, terpacok, tertikam di atas satu yang lain, di atas satu khat, satu garisan yang lain. Ni satu garisan. Tertumbuk satu garisan, tertumbuk, jadi tumbuk, terpacok, tertikam oleh satu khat, ni satu khat. Tertumbuk di atas satu khat yang lain, ni satu khat yang lain. Ni khat. Orang tu dah. Apabila tertumbuk satu khat di atas satu khat yang lain, maka ada kalanya khat yang tertumbuk itu. Ni nak berat. Macam-macam ni. Ada kalanya khat garisan yang tertumbuk, yang menikam tu, yang pacak tadi, yang terpacok, yang tertikam tu. Ni hak ni. Ada kalanya khat hak tertumbuk turun ni. Ada kalanya yang menikam turun tu. Ada kalanya khat yang menikam turun tu betul berdiri. Berdiri betul. Apa berdiri betul? Berdiri tegak gitu. Berdiri tegak. Bercacir gitu. Betul cacir gitu. Gitu ni. Yang tertumbuk itu betul berdiri tegak. Tu, tidak condong ke mana-mana. Lah maknanya betul berdiri ni, tidak condong ke pihak mana-mana. Ya tegak gitu. Betul berdiri di atas khat yang dahulu. Khat yang dahulu tu khat mana?
Khot yang ke bawah tu, khot yang kena tumbuk tu, yang terletak tu. Ni khot yang dulu ni. Ada kalanya khot yang tertumbuk itu berdiri betul, berdiri tegak, cacat di atas khot yang dahulu itu. Jagalah khot yang dahulu. Lagi sama tengah. Yang baca khot yang dahulu lagi. Kayak gitu. Khot yang dahulu lagi sama tengah. Dan lagi pula berada di tengah-tengah garisan itu. Sama tengah, lagi sama tengah. Lagi pula berada di tengah-tengah garisan. Ni, di tengah garisan. Di tengah lah. Gerung tengah. Sama tengah saya panggil. Mesti sama tengah dah. Tengah garisan. Nampak dah tu? Di tengah-tengah garisan. Umpama tengah-tengah tu ada pun tak tepi tak apalah, ikut lah duduk sini. Sikit. Tapi orang tengah lalu mudah nampak. Orang tengah tu mudah nampak. Kalau tepi pun boleh. Tak. Satu garisan. Okey, tak sama tengah tapi hasil dah ni. Tegak juga tapi tak sama tengah. Dia sama tengah. Mudah sikit. Nampak kan? Kalau gitu dia kata sama tengah umpamanya, maka adalah dua bucu itu sama tajam keduanya. Nampak tak? Maka adalah dua bucu, dua penjuru itu sama tajam keduanya. Jadi sama tajam. Dalam Arab panggil mustawiyat apa? Hadatan mustawiyatan. Jadi dua tajam yang bersamaan. Jadi bersamaan pada tajamnya. Kita nama dia. Dua bucu, dua penjuru itu sama tajam, jadi bersamaan pada tajamnya. Kedua bucu sama tajam. Mana sama tajam? Ni satu bucu. Ni satu bucu. Duk kira gapo kita ni? Duk kira ke makhluk ya ni. Allah Ta'ala ni cacah gitu ke duk sengit ke, conong ke, betul ke? Jisim ni Allah Ta'ala tak ada apa-apa, tak mesti, tak seperti nak apa-apa pun. Ni duk kira. Abang tu nak bawa ke mana ni dengan dia pun ke? Dengan dia pun. Ni duk kira hal makhluk ya. Dia faham jisim. Jisim ni tak lepas pada ni. Berbucu, berpenjuru, bergadah. Macam jisim. Allah Ta'ala yang terbayang, tak ada bayangan apa-apa pun. Tidak ada boleh membayangkan zat Allah Ta'ala. Kalau nak bayang pun tak lepas pada benda ni. Ni kira jisim. Ni bucu. Ni satu bucu. Ni satu bucu. Ni satu bucu. Ni. Satu, ni dua. Ni kira bucu tu. Bucu penjuru tu. Maka kedua-dua bucu tu sama tajam tu. Sama-sama tajam. Arab panggil hadah. Dalam dia hadah. Sama-sama tajam. Tajaman dia tu tajam. Sama tajam keduanya. Kedua bucu tu. Inilah rupanya. Awak rupa boleh nampak sikit. Takut kita pening. Inilah rupanya. Han tengok jawab. Ada? Nampak macam tak betul sangat tu dah. Garis sel hak atas tu dah. Padahal betul tu. Kira betul malah. Apa pihak kata gini tu? Betul. Kira betul. Kira betul malah tu. Inilah rupanya. Habis itu. Itu barangkali hak tu dah ya tu ya. Iza qat akhadtu ala qatin hadasat min huzawiyatan. Dia ingat ya dia sebut lah. Dia ingat dia bukan baca mari dulu kau dia hafal. Kita boleh beza kata itu hafalan dia. Hafalan dia. Sebut tu hafalan daripada hafalan. Kira. Apa yang kata dua sama tajam kedua. Ini rupanya.
Dan jika diperdiri di atasnya dengan condong. Itu satu. Tadi berdiri betul. Hak ni jika diperdiri. Jika diletak, diperdirikan. Jadi akan satu khat. Kita letak, kita perdirikan akan satu khat itu di atasnya, di atas satu khat yang lain pula. Hak ni satu. Hak ni satu. Ni. Diperdiri, hak sat ni diperdiri betul. Hak ni diperdiri tapi diperdiri dengan condong. Condong tu. Diperdiri dengan condong. Boleh tak? Diperdiri dengan condong. Jika diperdiri, jadi diperdiri akan satu khat. Di atasnya, atas satu khat yang lain, diperdiri dengan condong. Adalah dua bucu itu, satu kecil dan satu besar. Tu. Ni duduk gini, condong. Tak? Diperdiri akan khat itu atasnya atas satu khat yang lain, tapi diperdiri dengan condong gitu. Ikutlah condong itu, condong kot ni tak apa. Ikutlah, mai ikut ni tak apa. Tu condong. Maka dia kata itu. Maka dia kata adalah dua bucu itu, dua penjuru itu, satunya kecil, ada satu yang kecil. Tok Guru kata yang sepik, maknanya kecil yang sepik. Ada satu yang kecil, dia bucunya sepik kan. Sepik kan. Satunya sepik. Yahdawima surah, ada kita dah. Surah, ini surah, zawiyah surah. Ini zawiyah surah. Dan satu lagi yang kata dan satu besar. Satu bucu lagi yang besar. Besar ni yang kata yang luas. Ni hak ni. Ni. Hak ni orang panggil zawiyah. Zawiyah surah. Hak ni zawiyah atau kubra tu. Zawiyah munfarijah. Kalau panggil munfarijah. Dia besar. Luar terbuka. Ada. Maka dia kata ada kira dah. Ni dah hadis sem je. Ni di sisi demo tu pelata apa? Demo tu. Maka dia kata satu tu kecil dan satu besar, satu lagi luas. Dan yang kecil itu dikatakan tajam. Zawiyah surah tu dinamakan hadah. Dinamakan tajam. Maknanya hak kecil tu dinamakan tajam. Yang kecil itu, bucu yang kecil, yang sempit itu dikatakan dinamakan tajam. Dan yang besar ini, bucu yang besar, yang luas itu dikatakan apa? Dopok. Apa ni dopok? Tani kata dopok tu, dopok ke apa? Tak tajam. Yang kata dafa'a yadfa'u dufu'. Kamu apa ni daf'un? Menolok. Dopok. Gitu baca itu. Ni tu suka mana kalau baca ni. Ni orang tak mengaji tak boleh baca ni kata. Kami ni boleh mengaji pun mengaji pada yang tahu istilah. Ni tok den ni dia kata dua pekat ni tani pekat. Tapi kami sini bercakap dopok juga dulu. Dopok ni apa dopok? Tak tajam, lawan dengan tak tajam. Tumpul lah, tumpul. Dia tumpul, tak tajam. Benda tak tajam tumpul. Maka dia bagi tumpul, dia panggil tajam. Pihak ni panggil tajam, dia panggil satu lagi dopok. Kecil lah ni tak kecil lah dopok. Tapi macam gitulah dopok. Dopok. Arab panggil munfarijah. Zawiyah munfarijah, terbuka ataupun tak tajam. Lawan bagi tajam tak tajam. Tumpul dah. Tengah mulut.
Ikutlah kata apa. Tempat besar tak boleh panggil dopok. Susah dua ya. Ini buka kamu juga. Apa ni dua ke apa dua. Yang kecil dinamakan tajam, yang besar dikatakan dopok. Dopok. Kita apa kita bangun bahasa guru semula dah. Kita dopok pula. Dikatakan dopok tu munfarijah, tak tajam maknanya. Inilah rupanya. Awak rupa tengok tu. Betul gadah. Itu kita panggil gadah belakang ni gadah tu ni. Ni gadah tu. Dah ada. Kita gadah. Bila gadah, ia tajam tumbuh, maka hasil bucu. Kalau bentuk ni panggil sama luas. Sama tajam. Hadatan mutasawiyatan. Ada mak ni kalau sekiranya bercondong gitu, mail gitu. Panggil condong ikut rupa tu, maka satu akan jadi zawiyah sughra, satu lagi akan zawiyah munfarijah. Katakan bucu yang kecil atau yang sempit, dan bucu yang luas. Yang luas. Kita tak gamak tapi dia kata yang sempit, nampak yang sempit. Kita tak terlintas maksud tu. Tak terlintas maksud tu. Yang kecil-kecil, bucu yang kecil, tapi ada yang sempit. Nampak dia. Nampak juga dia. Habis yang satu besar dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan dopok. Inilah rupanya. Rupa tadi lah. Rupa yang surah itu keluar. Habis itu nampak tak? InsyaAllah tu dah. Boleh buat mengajar pula tak apa dah. Tak payah ni kalau kita tanda malam insyaAllah. Ni kau pergi dah ni saya ni sikit demi sikit untuk nak boleh hasil satu masa. Habis kata kita ni insyaAllah demo akan boleh baca. Sekiranya lepas pada khatam kita ni ada orang mari minta mengaji makulah, demo rasa boleh baca. Saya rasa gitu. Rasa gitu tak? Rasa gitu kan? Rasa gitu. Jadi rasa marilah. Sebab apa? Sebab kalau melalui tanda dan sebab makna-makna orang yang betul bukan kita tak ada lupa kat abang-abang. Jangan lupa kat. Dia kata apa. Tapi ni sebab tanda tanda. Sebab kita ni teringat lama. Sebab tu ni kan. Dia semua. Dan yang kecil itu dikatakan tajam, dan yang besar itu dikatakan dopok. Inilah rupanya. Dan apabila kita fardu atau letak selalu, kita fardu kita takdir, tak apa, agak-agak gamuk-gamuk, tak apa. Atau kita letak selalu, letak terus, kalau letak terus, tak lalu tak apa. Atau fardu gamuk, tak apa. Kalau fardu agak-agak kira ni, fardu kan. Atau letak lalu, letak lalu. Kita letak selalu. Pakai letak terus. Jangan duduk takdir lagi. Tak nak takdir pun tak apa, pakai letak terus. Tak selalu apa? Tak selalu dah. Ketok sentiasa tu selalu kalau sentiasa. Selalu dengan makna pakai. Mubasyarah. Pakai letak. Letak. Tak boleh tengok. Atau tak selalu tak apa. Satu khat, satu garisan. Apabila kita fardu, kita agak gamuk-gamuk ke, ataupun kita letak selalu tak apa. Letak selalu, letak terus. Akan satu khat, satu garisan. Gerak garis. Tak betul lah. Sekali dua tak betul lah. Sekali ya betul. Tu. Satu garisan. Kemudian setelah kita letak dah, kita letakkan satu garisan, kemudian kita galangkan satu pula. Gerti galang. Tak ada gadah dengan galang tak lupa. Kalau gadah tu dia bertemu bucu. Bertemu apa penjuru. Ada apa bergadah?
Ni dia bergalang. Galang ni mana? Apa galang? Nak kata apa? Selang. Apa nak selang? Selang ni apa? Geti galang tu ni, harus pun dengan macam solid kan. Apa galang silang. Gitu. Orang bahasa tu dia menggalang. Galang gitu. Kemudian kita galangkan, kita galangkan satu khat pula, satu garisan pula kita galangkan. Galang ni nak kata apa? Galang. Oh ni apa? Ni panggil apa ni? Gitu. Kak. Menggalang. Silang kita dah silang. Bersilang. Gerti tak? Tu kita galangkan satu pula. Di tengahnya, galang-galang tu di tengahnya, tengah khat tu. Dengan satu khat mula-mula tu. Kemudian kita galangkan satu pula, satu khat, satu garisan pula. Kita galang di tengahnya, di tengah satu khat mula-mula. Kita galangkan di tengah. Ni kalau ni galangkan satu. Hasil berapa bucu ni? Tengok dia tak? Tengok ni tu. Satu pula. Dengan sekira-kira hasil, betul ni ada alih lagi lah. Hasil 4 bucu, 4 penjuru. Bila kita galangkan dengan sekira-kira hasil lah terjadi 4 bucu, 4 penjuru. Ni 4 dah, ni 4 dah. Kalau panggil 4 bucu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu 1 bucu. 4 bucu panggil. Kemudian pula dah. Mau di mana sangat? Kemudian dipercokkan. Dipocok, pecok, dipocok, dipacok, dicocok. Berarti cocok. Jarum tu cocok je lah. Pocok. Bukan jarum macam mana kita dipocok. Pocok, cocok. Ikutlah. Semua cocok. Pocok. Tadi kita dia tulis pocok gitu. Pacok-pacok tu pun dipikir tu pun lagi. Kemudian dipocokkan di tempat bergadas itu. Dipocok tu di tempat, ini pada tempat yang bergadas itu. Mana tempat bergadas ni. Ni, dengar tu. Tengah tu tempat bergadah. Ada hasil tempat tengah tu. Kita pocok di tempat tu. Dipocok di tempat bergadah itu 1 khat pula. Dia ada yang fikir je. Dipocok di tempat bergadah itu 1 khat pula. Jadi situ tu kita seolah kata kita ambil 1 khat. Temu kita tu. Bukan galang gini, pocok di khat tu. Bukan kalau gitu buat galang 1 pula. Jadi ni ambil 1 khat. Tapi yang nak lukis tak boleh lah ni. Pocok 1 khat pula. Di gadah, tempat gadah itu. Ni galang. Dipocokkan 1 khat pula. Khat pula. Pocok tu pocok. Ya hasil ni dia nampak gitu tapi dia tak nampak. Kok ni lukis tak boleh, kok ni. Pocok dan lukis tak boleh. Bukan galang itu, tapi bila kita lukis nak rupa ni, buat gitu tapi dia bukan maksudnya lagi.
Tu. Kemudian di pojok tempat bergadah itu satu khot pula. Dengan sekira-kira ada hujung balik bawah dan balik atas. Ni. Bila tu ada hujung ni. Jangan pocok sekerat gitu. Okey, kalau sekadar tu tak, ada hujung ni. Itulah. Dengan sekira-kira ada hujung pada pihak bawah dan balik ini pada pihak atas. Pihak bawah pun ada hujungnya dan pada pihak atas pun ada hujungnya. Bila kita pocok dah, maka hasil hajat Tuhan. Maka hasil terjadilah 12 bucu. Tu dia. 12 bucu. Mana ulang bucu? Kau tengok. Ni. 1, 2, 3, 4. Bergadah sama je tempat dah. Patut tiba dengan hujung mula-mula. So, 2, 3, 4 pula. Pak tahap bawah. So, 2, 3, 4. Berapa? 12. 12 tu. Kira molek 12 tu. Kira molek 12 tu. So, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Tapi kan dia bocok gitu lah. Inilah rupanya. Sebab tu dia nampak tak boleh. Inilah rupanya. Rupanya kalau tu je. Tapi sebenarnya ada satu lagi dia. Akan tetapi yang dipocok di tengah itu tidak dapat ditulis di kertas. Akan tetapi yang dipocok di tengah tu ni. Pocok di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas ni. Nak tulis macam mana? Nak tulis kan? Cuba tulis. Pocok ni. Pocok ni nak tulis tak boleh. Ya pocok kita nampak lah sini tapi kita nak tulis tak boleh. Kalau lukis hot je, inilah rupanya gitu ya. Ni kalau orang tak itu yo pening kau. 14 bucu kat mana kira kat 14 bucu ni. Takut buat gini kan. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bukan itu bukan maksud itu. Lepas tu bukan pocok ni 12 juga gitu. Ni maksud gini. Bila pocok gitu, hasil 1, 2, 3, 4. Lepas tu main kira atas nampak ni 5, ni sebab pada ni 5, 6, 7, 8. Lepas tu kira bawah ni pula 9, 10, 11, 12. Jadi satu kod tengah tu dapat membucukan pula 4 pulak di bawah, 4 pulak di atas. 4 tu hak dia dah asal. Tu dapat 4 di bawah, 4 di atas. Gitu dah. Banyak rupa Akan tetapi yang dipocok di tengah tu, garisan yang dipocok di tengah tu tidak dapat ditulis di kertas lah. Orang yang boleh menulis tu hebat sangat dah tu. Dapat melukiskan juga pocok tu. Pocok tengah tu. Kau tak boleh ni. Nampak tak boleh. Nak pocok dia, nak pocok dia saja. Dan sekarang habislah. Dia naik ke atas darah pula. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal. Bawa kamu pening-pening alif falsafah kira begitu. Tu maksud khot, maksud jisim bagi mereka bergadah tadi tu jisim. Suatu benda yang dapat bergadah, bergalang, berbucu-bucu. Sebab tu banyak bentuk. Ikutlah bentuk mana-mana pun dia berbucu, berpenjuru, tu jisim namanya. Jisim namanya jisim mereka. Kita tak mesti benda yang dapat dibagi. Sudahlah. Dah. Dapat dibagi. Mana-mana cara pun sudahlah. Bawa kau rumah ni. Kira misah ni dah. Misah ni dah. Dapat tu nampak pocok mudah sangat. Dia berubah siap dah. Kira orang gua yang mudah kalau sini payah pula. Nah, dia dapat gini. Dah.
yang mudah dicari. Itu. Itu hukum dia. Itu jisim. Kalau kita kira semua, ni kotak ni kita lah kotak kan. Satu kotak ada dia. Satu kotak. Kotak persegi dia gitu lah. Kan? Berarti dia dengan Mu'tazilah ni tak jauh sangat. Tapi Mu'tazilah tu kena ke diri benda yang bersifat tu dah. Adapun mereka hanya kira betul bergadah. Ala kulihan kena hasil tiga-tiga tu baru dah dinamakan jisim di sisi mereka. Maka di sini kita nampak kata Mu'tazilah cenderung kepada falsafah sangatlah. Di situ. Habis. Maka dan sekarang pulanglah, kembalilah kita kepada bicara, kepada pembahasan yang asal kita, yang asal tadi, iaitu bicara yang asal tu aina. Ikutlah aina. Iaitu maqula aina namanya. Apa maqula aina? Hasil suatu jisim pada tempat. Pada tempat. Ya baru bahas jisim je weh. Rasa-rasa nak bahas tempat pula ni. Allah Akbar. Tahulah akan jumpa sekali. Jisim tu begitulah. Hasil jisim. Dan telah terdahulu bahawasanya aina telah terdahulu bahawasanya aina maqula aina tu ialah hasil jisim. Hasil suatu jisim, berada suatu jisim pada tempatnya, tempat jisim itu. Berada suatu jisim pada tempatnya, itu dikatakan maqula aina. Kita cakap mudah-mudah bertempat. Bertempat suatu jisim. Bertempat dinamakan maqula aina. Maqula aina tu boleh pada satu jisim. Dan inilah hasil jisim pada tempatnya ni lah. Dikatakan mengambil lapan. Ni kalau mengambil lapan kosong, bertempat kosong, mengambil ruang kosong, bertempat kosong, ikutlah itu dinamakan hasil. Sebab tu tiap-tiap jiran bertempat, mengambil tempat. Maka mengambil tempat tu dinamakan maqula aina. Bukan tempat, bukan jisim, bertempat itu dinamakan maqula aina. Nah inilah dikatakan dipanggil mengambil lapang, mengambil ruang kosong. Dan adalah bagi aina itu, dan adalah bagi aina itu dua makna. Satunya hakiki, bertempat jisim itu dengan maksud yang tepat itu. Aina hakiki, ada aina yang majazi. Kita saya duduk di atas kerusi. Maka atas kerusi itu dikatakan aina yang hakiki kita. Muka punggung kita teluk dan muat. Jadi sama betul. Habis. Tapi aku duduk dalam rumah. Itu aina majazi kerana kita duduk bukan kita saja dalam rumah. Benda lain banyak lagi. Nampak tak tu dah? Nampak tak kira aina hakiki majazi. Dia duduk mana lah ni? Dia duduk mana? Kawan duduk di atas, kawan duduk dalam. Duduk dalam apa dia? Tepayan. Tepayan kalau kita sama apa ni? Sama penuh rumah lain. Tu aina hakiki. Kawan dalam bilik. Tu aina majazi. Ya kita saja yang bertempat di situ. Pokoknya ada lagi kira. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi? Datang batu tadi tu. Bagaimana pula dengan batu yang nak ikut Nabi ketika Nabi dimi'rajkan tu? Dan apa dia, pokok yang berjalan kepada Nabi dan pokok yang tumbuh, bukankah ada sifat perkala dan berkuasa pada batu dan pokok itu?
Masalah batu ni dia tidak ada sifat, cuma Allah Ta'ala menggerakkan dia. Tapi Allah Ta'ala beri, tapi sifat ni kalau kita kira dia bukan dia tentu dengan benda yang benar apa. Cuma ni kira sebagai adat lah. Yang kira benda yang mencarikan adat. Kalau benda yang menyalahi adat boleh berlaku. Tengok batu pun boleh bercakap risalah ke Nabi. Itu Allah Ta'ala bagi sifat perkata kepada dia. Tampak dia dapat bercakap. Pokok kayu dia bercakap dengan Nabi. Itu juga dikatakan ada sifat berkata. Tapi sifat tu selepas Allah Ta'ala tarik pula lah. Daripada dia pada ketika itu saja. Allah tak sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat pada ketika itu saja. Bukan ketentuan. Kerana dia tu bukan benda yang hidup beruh. Adapun kita ni adat biasa ada sifat berkata, sifat berhidup apa semua. Waktu adat. Maka dikatakan sifat yang tertentu bagi kita. Nampak juga batu bercakap, itu bukan sifat ketentuan bagi dia. Hanya diberikan pada masa itu saja sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan tak. Kalau ada pun sifat pada ketika itu saja. Batu hok kayu pertama berjalan mengikut Nabi itu macam ada hidup ni. Itu pada ketika itu saja. Pada ketika itu. Tak kira lah hok mencarikan adat ni, kira hok adat. Dan kebiasaan ini benda makhluk ni kira berlaku adat. Rasa satu soalan lagi tadi. Apa lagi? Mana? Tanya apa tadi tak ingat. Ada satu soalan saya jatuh. Tak boleh tengok dah. Pokok itu semula. Lihat. Nanti tulis semula, tapi tak sampai tajuk dia lah. Dia tanya betul tajuk apa ni? Tak semula. InsyaAllah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' billahi syarra 'amali la yusma'u illa yustajab nasallu 'ala man nafi'a rabbil wa 'amalan taqabbala rabbana inna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna